Selamat datang ke pembentangan kami. Nama saya Clarence dan saya adalah ketua untuk kumpulan I. Topik kami pada hari ini adalah untuk membentangkan tentang penghargaan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda. Malaysia ialah negara majmuk dengan pelbagai kaum dan budaya. Jadi, etika dan peradaban sangat penting untuk memastikan keharmonian. Etika bermaksud prinsip moral, manakala peradaban ialah tahap kemajuan sosial dan budaya sesuatu masyarakat. Namun, kini berlaku penghakisan penghargaan etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda akibat pengaruh moden dan media sosial. Jika dibiarkan, ia boleh menjejaskan perpaduan dan identiti negara. Tugasan kami akan membincangkan punca, implikasi dan cadangan bagi menangani isu ini. Dalam dunia yang semakin moden dan serba pantas hari ini, kita dapat melihatkan bagaimana cara hidup generasi muda banyak berubah berbanding dahulu. Kemajuan teknologi, akses internet tanpa batasan, serta pengaruh media sosial telah memberi kesan besar terhadap cara mereka berfikir, belajar dan bergaul. Walaupun perkembangan ini membawa banyak manfaat, namun ia juga telah menimbulkan satu isu yang semakin ketara, penghakisan penghargaan terhadap ilmu, etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda. Untuk faktor pendorong isu pertama, etika dan peradaban adalah aspek yang sangat penting untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia yang berbilang kaum. Menurut buku Etika dan Peradaban, tahap penghayatan ini berbeza-beza berdasarkan sejarah, struktur sosial dan latar belakang masyarakat. Buku ini menggariskan bahawa penghayatan etika di Malaysia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan terus berkembang dengan pengaruh pelbagai budaya luar yang diterima oleh rakyat Malaysia. Penekanan diberikan kepada kepentingan memahami etika dalam konteks masyarakat majmuk supaya dapat menjamin keharmonian sosial dan nilai tradisi tetap terpelihara walaupun dalam era pemodenan. Sebaliknya, menyorot isu penurunan nilai moral dalam kalangan remaja Malaysia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan budaya global. Tekanan rakan supaya, pengaruh kandungan dalam talian dan perilaku liar menjadi cabaran utama yang perlu diatasi untuk memastikan nilai etika diperkukuh kembali. Kedua-dua karya ini menyokong kepentingan pendekatan seimbang antara memodernkan masyarakat dan memelihara nilai tradisi untuk memupuk integriti moral dan keharmonian dalam kalangan generasi muda Malaysia. Secara keseluruhan, penghayatan etika dan peradaban bukan sahaja sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai asas kepada keharmonian dan kemajuan negara kita yang berbilang kaum budaya. Untuk faktor pendorong isu kedua, peningkatan penggunaan telefon pintar dan sosial media menjadi faktor utama yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan remaja di Malaysia. Hampir semua remaja memiliki sekurang-kurangnya satu akaun media sosial dan ini mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, berfikir, berfashion serta membentuk aspirasi dan cita-cita. Media sosial sepatutnya menjadi ruang untuk mendapatkan maklumat bermanfaat, namun sebahagian remaja terdorong meniru gaya hidup mewah selebriti seperti tubuh ideal, barangan berjenama dan gaya eksklusif walaupun tidak mampu. Kajian UKM juga menunjukkan bahawa 21.5% pelajar mempunyai skor kebimbangan yang tinggi dan akan menjejaskan prestasi akademik, kualiti tidur, aktiviti fizikal dan hubungan keluarga. Selain itu, budaya digital turut mendorong peningkatan cyberbully. Statistik menunjukkan kes melonjak daripada 326 kes kepada 2021 kepada hampir 5,000 kes pada 2023. Dengan akses telefon pintar, komen menghina di platform seperti Facebook, TikTok dan Instagram semakin mudah dilakukan. Secara keseluruhan, penggunaan media sosial menjadi faktor pendorong yang kuat terhadap perubahan tingkah laku remaja, baik dari segi gaya hidup maupun risiko negatif jika tidak digunakan secara berhemah. Di Malaysia, semakin jelas bahawa generasi muda mula mengabaikan nilai pengetahuan, etika dan tamadun. Seperti yang kita tahu, kes seperti Ainus Niza yang telah selepas menelaikan isu rogol ataupun joke di sekolah menunjukkan bagaimana sensitiviti terhadap isu moral semakin menurun.
Selain itu, penyalahgunaan media sosial turut meningkat dengan laporan Sarawak merekodkan 800 remaja terlibat dalam buli cyber dan penyebaran berita palsu. Ini membuktikan remaja telah mencari hiburan dan perhatian berbanding menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Dalam pendidikan pula, plagiarisme juga menjadi masalah besar apabila ramai pelajar menerima tugasan tanpa rasa bersalah, menandakan kurangnya penghargaan terhadap ilmu dan kejujuran mereka. Semua contoh ini menunjukkan nilai moral dan etika semakin terkikis akibat gaya hidup pantas dan sikap sambil terlewar terhadap pembelajaran mereka. Oleh itu, ibu bapa, guru dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menerapkan kesedaran agar generasi muda kembali menghargai pengetahuan dan mengamalkan etika demi masa depan negara. Langkah-langkah untuk mengatasi isu pertama ialah dengan memasukkan nilai ketika dan tamadun dalam semua subjek di sekolah dan universiti. Pendidikan bukan hanya untuk akademik, tetapi juga untuk membentuk sikap, moral dan tanggungjawab belajar melalui aktiviti sebenar seperti projek budaya dan kerja masyarakat. Pelajar dapat belajar menghormati orang lain, memahami bahagian dan menjadi warga negara yang lebih baik. Cara ini membentuk generasi yang berintegriti dan menyokong persatuan negara. Langkah kedua adalah peranan ibu bapa. Semuanya bermula dari rumah sejak lahir daripada rahim ibu hingga ke masa kini. Ibu memainkan peranan asas dan merupakan antara pihak yang paling penting dalam mendidik anak muda supaya berfikiran matang. Mereka menjadi contoh teladan dengan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Dengan pemikiran dan didikan yang baik, anak muda akan membesar sebagai individu yang matang serta berakhlak mulia. Sebagai contoh, ibu bapa yang sering menasihati anak supaya rajin belajar dan menghormati orang tua akan membentuk anak yang berilmu serta beretika. Oleh itu, peranan ibu bapa amat penting dalam mengekalkan nilai ilmu, etika dan peradaban dalam diri generasi muda. Etika merupakan asas moral dan tingkah laku, manakala tamadun merupakan pencapaian sosial dan budaya keseluruhan sesebuah masyarakat. Hubungan antara keduanya ialah etika membentuk nilai dan tingkah laku individu yang apabila digabungkan dapat membentuk masyarakat madani. Tamadun juga dibentuk oleh sejarah dan struktur sosial yang mempengaruhi penghayatan etika, di mana etika memainkan peranan penting dalam memastikan keharmonian, perpaduan dan pembangunan negara. Tamadun merupakan manifestasi penghayatan kolektif terhadap etika yang membolehkan sesebuah masyarakat berfungsi dengan teratur dan harmoni. Sejarah dan struktur sosial sesebuah tamadun boleh mengaruhi bagaimana etika difahami dan diamalkan. Ilmu sangat penting kerana ia membentuk sahsia dan jati diri. Namun, apabila ilmu dan etika diabaikan, generasi muda hanyut dalam gaya hidup tidak sihat dan hilang arah. Kita perlu menjaga adab, etika dan budaya supaya berabadan bangsa terus dipelihara. Teknologi juga perlu digunakan dengan nilai moral supaya tidak terpengaruh dengan budaya negatif. Jika ilmu tidak dihargai, motivasi dan etika remaja merosot dan identiti bangsa boleh terancam. Oleh itu, penting untuk melahirkan generasi yang berilmu, beretika dan mampu memajukan negara dengan harmoni. Kesimpulannya, penghakisan nilai ilmu, etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda memerlukan kerjasama keluarga dan institusi pendidikan. Ibu bapa berperanan sebagai asas pembentukan akhlak melalui teladan harian, manakala sistem pendidikan pula perlu mengintegrasikan nilai moral merientasi semua subjek untuk membina pelajar yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Pendekatan pembelajaran berasas pengalaman, interaksi budaya dan pemupukan patriotisme turut mengukuhkan identiti nasional serta empati. Apabila didikan di rumah dan sekolah bergerak seiring, lahirlah generasi yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga bermoral tinggi menjadi asas kemajuan negara. Itu sahaja daripada kumpulan I. Terima kasih kerana menonton.